Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan kajian saya yang bertajuk meningkatkan penguasaan sebutan perkataan Ipepet dan Italing dengan betul menggunakan alat media interaktif Bahasa Melayu 4/1 yang akan dibentangkan oleh saya sendiri, Nur Afikah binti Izani, dengan bimbingan daripada pensyarah Institut Pendidikan Guru Kampus Datuk Razali Ismail iaitu Dr. Nur Hijrah binti Zakaria. Saya mengajar di SK Jalan Semenyih 2 yang terletak di Kajar. Reka bentuk kajian saya adalah berbentuk penyelidikan. Menurut Tunku Iskandar 1970, sebutan bahasa Melayu yang betul merupakan aspek yang penting untuk dipelajari kerana sebutan yang jelas, betul dan tepat oleh penutur akan menjelaskan makna atau maksud dan pendengar pula memahami apa yang dimaksudkannya. Semasa aktiviti membaca atau ujian lisan yang saya telah jalankan, sebilangan besar murid masih gagal menyebut beberapa perkataan dalam bahasa Melayu dengan betul. Ini berpunca daripada kegagalan murid membezakan bunyi sebutan untuk perkataan yang mempunyai Ipepet dan Italing. Masalah ini wujud dalam kalangan murid yang kurang bertutur dalam bahasa Melayu dalam kehidupan seharian. Untuk pengetahuan semua, murid saya kebanyakannya adalah kaum India, yang mana terdiri daripada 13 orang kaum India, 2 orang kaum Cina dan 5 orang kaum Melayu. Hal ini menyebabkan mereka banyak bertutur dalam bahasa Inggeris dan bahasa ibunda mereka sahaja di dalam kelas dan rumah. Tambahan lagi apabila pandemik melanda, PDPR bermula, lagilah mereka hanya berkomunikasi dalam bahasa Melayu hanya di dalam kelas sahaja. Justru itu, saya telah menjalankan kajian tindakan untuk meningkatkan penguasaan sebutan perkataan Ipepet dan Italing. Objektif kajian adalah seperti yang dipaparkan. Soalan kajian pula juga seperti yang ditunjukkan di paparan skrin di sebelah. Fokus kajian adalah untuk meningkatkan penguasaan sebutan perkataan Ipepet dan Italing dengan betul menggunakan alat MIBM 4/1. Sebenarnya 4/1 itu saya tujukan kepada dua kategori iaitu seni dalam pendidikan di mana saya mengintegrasikan seni pergerakan, seni visual, seni bunyi dan seni muzik dalam alat intervensi saya. Saya juga mengintegrasikan elemen TMK iaitu media teks, image, video dan audio digunakan dalam kajian ini juga. Untuk pelaksanaan kajian ataupun metodologi kajian terlebih dahulu, saya membuat kajian yang berbentuk kajian tindakan. Kajian pendidikan ini menggunakan model Kemis dan McTaggart 1988 di mana tinjauan awal merupakan langkah yang pertama diikuti dengan merancang tindakan, melaksana tindakan dan memerhati dan akhir sekali adalah mereflek. Saya hanya buat satu kitaran kajian sahaja. Ujian lisan 1 merupakan antara tinjauan awal yang dilakukan. Peserta kajian 1 mendapat 14 betul daripada 20 soalan. Untuk peserta kajian 2 pula mendapat 11 daripada 20 soalan dengan betul. Di mana peserta kajian menyebut enak sebagai enak. Menyebut perkataan kerepek sebagai kerepek. Murid juga keliru apabila terdapat perkataan-perkataan yang ejaannya sama tetapi maksudnya berbeza seperti semak dan semak. Walaupun gambar telah diberikan. Peserta kajian 3 pula mendapat 12 jawapan yang dapat menyebut dengan betul daripada 20 soalan. Pemerhatian juga telah dilakukan untuk tinjauan awal di mana cikgu telah menyemak
video-video bacaan murid dan didapati bahawa murid yang bukan Melayu tidak dapat membezakan sebutan perkataan ipepet dan italing. Merancang kedua adalah merancang tindakan. Saya telah melaksanakan satu alat intervensi yang dinamakan media interaktif bahasa Melayu 4/1. Di mana pertama, murid boleh ada pilihan untuk menu. Yang kedua, murid menonton video dan juga guru memberi penerangan tentang cara pergerakan ipepet dan italing. Di mana ipepet pergerakannya adalah seperti ini. Contohnya emak. Jadi murid akan tutup mulut dan membuat pergerakan seperti ini. Dan manakala italing pula, dia akan membuka mulut dan membuat pergerakan seperti ini. Contohnya seperti menyebut ekor. Yang ketiga, di slide menu terdapat menu ipepet, italing, gabungan ipepet dan italing dan ejaan sama tetapi sebutan yang berbeza. Di mana pengkaji telah menerapkan unsur pembelajaran mastery di mana murid tidak dapat pergi ke peringkat atau pergi kepada slide yang seterusnya selagi mereka gagal dan tidak dapat menyebut dengan baik. Untuk slide submenu terdapat gambar perkataan mengikut simbol warna di mana merah disimbolkan sebagai ipepet, I merah dan I kuning disimbolkan sebagai italing. Makna perkataan dalam bahasa Inggeris, sebutan yang betul untuk perkataan dan pergerakan untuk ipepet dan italing. Yang kelima, murid akan menjawab kuis di akhir slide. Dan yang terakhir adalah guru membuat rumusan pengajaran bersama peserta dan menyanyikan lagu ipepet dan italing bersama-sama. Untuk dapatan kajian, adakah penggunaan MIBM 4/1 dapat meningkatkan sebutan perkataan ipepet dan italing dengan betul? Menunjukkan bahawa alat intervensi ini sangat membantu di mana peserta kajian hanya mendapat 14 daripada 20 soalan dengan betul apabila selepas tindakan beliau telah mendapat 20. Peserta kajian 2 daripada 11 dan selepas tindakan mendapat 18 dan akhir sekali peserta kajian 3 daripada 12 sahaja betul mendapat 20/20 soalan dengan betul. Untuk dapatan kajian yang kedua, bagaimanakah murid menggunakan MIBM 4/1 untuk membezakan sebutan perkataan ipepet dan italing? Pertama adalah video pengenalan ipepet dan italing. Didapati bahawa peserta kajian begitu memberikan perhatian penuh semasa menonton video. Pengkaji juga menjelaskan cara pergerakan ipepet dan italing dan kesemua mereka mengikut cara pergerakan guru dengan baik. Untuk slide menu, ketiga-tiga peserta memberikan tumpuan penuh semasa pengkaji memberikan penerangan. Ini adalah contoh saya ambil semasa peserta kajian saya menonton video pengenalan. Seterusnya adalah slide submenu. Ketiga-tiga peserta kajian dapat menyebut dengan baik dan dapat buat pergerakan yang pengkaji tetapkan. Di mana sebagai contohnya saya tunjukkan peserta kajian saya menyebut cherry. Sambil menyebut dia membuat pergerakan. Seterusnya untuk D iaitu ujian lisan 2. Kesemua fikir dapat menyebut dengan sangat baik dan membuat pergerakan yang baik kecuali fikir 2 yang hanya menghantar sebutan sahaja tanpa melakukan pergerakan. Sebagai penutup, kesemua fikir dapat membezakan ipepet dan italing dengan bantuan alat ini dan kelihatan mereka begitu gembira sekali untuk menyanyikan lagu. Refleksi kajian. Kekuatan kajian adalah peserta kajian berjaya untuk membezakan ipepet dan italing. Itu adalah objektif utama kita dan merupakan kekuatan juga untuk kajian kita. Yang kedua, unsur seni dalam pendidikan membantu murid untuk membezakan jenis perkataan,
Pembelajaran jenis masteri sangat membantu murid membezakan ipepet dan italing. Untuk peluang memperbanyakkan dulu kata ipepet dan italing, murid juga dapat menambah dan belajar kosakata dalam bahasa Melayu. Bukan sahaja bahasa Melayu, bahasa Inggeris pun mereka belajar. Sebagai ancaman, peserta kajian tidak faham bahasa Melayu menyebabkan guru terpaksa mengulang arahan dan penerangan banyak kali. Untuk cadangan tindakan susulan, cadangan untuk mempelbagaikan lagi pendekatan seperti temu bual, soal selidik dan sebagainya. Dalam kajian ini, pengkaji hanya menitik beratkan pemerhatian dan ujian lisan sahaja. Jadi boleh pelbagaikan lagi untuk kajian seterusnya. Seterusnya, menjadikan alat ini sebagai sebuah aplikasi seperti sedia maklum. Alat intervensi ini adalah berbentuk Microsoft PowerPoint. Jadi, boleh membangunkan satu aplikasi supaya lebih mudah orang lain untuk meneroka dan menggunakan aplikasi tersebut. Ketiga, mempelbagaikan jenis dan bentuk soalan ujian. Di mana dalam kajian saya hanya minta murid untuk menyebut sahaja. Jadi kita boleh pelbagaikan lagi jenis seperti contoh membina ayat, menyebut frasa dan lain-lain. Menambahkan unsur-unsur lain yang lebih menarik seperti permainan dan sebagainya. Dan akhir sekali adalah menambah bilangan soalan. Jadi saya rasa setakat itu saja pembentangan saya pada hari ini. Terima kasih.